所以放幾多錢你哋馬來西亞買呢種梗係咪大鑊咗佢？一集統一好 ，ban 咗就開始。係啊，係邦交關係，因為馬來西亞佢70%嘅貨品係依賴。係啊，唔係好似呢個泰國咁啊，菲律賓咁係嘛？啊，蠻多行係嘛？係我哋嘅嗰啲而家又多人過，可能好靚啊！Siang kaki sepanjang 9 km yang dibina oleh kerajaan negeri pada kedua tahun tebing sungai bermula dari jeti Taman Rempah hingga ke jeti Muara Sungai Melaka. Siang kaki ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk berlian. This 9 kilometers promenade on both sides of the riverbed was built by the state government as part of beautification and became one of the tourist attractions in Malacca. It is also popular among the locals and often used for recreational area. This promenade runs from Taman Rempah Jati all the way to the estuary. meter dari jeti Taman Rempah di sebelah kanan, pengunjung akan dapat melihat satu perkampungan Melayu yang telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Morton, bersempena dengan nama pesuruh jaya tanah pada masa itu iaitu J.F. Morgan. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Morton dahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menade, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nade bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula meniat daun pucuk lipat untuk dibuat roti. Kini Kampung Morton juga dikenali sebagai muzium hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. In 200 meters on the right from the Taman Rempah Jati, you will see a little village called Kampung Morton, which was named after the local law commissioner, J.F. Morton. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a swamp land. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Morton is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Malacca have come together to preserve traditional way of life and architecture. These preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Di sebelah kanan jambatan Kampung Morton terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abu Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata laut. Masuk adalah percuma. On the right of the Kampung Morton Bridge, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a museum by the owner, Datuk Haji Hashim and Datuk Demang Haji Abu Ghani. In this villa, visitors will find his private collections of clothing, Malay weaving, furniture, and weaponry from the era. Ladies and gentlemen, admissions are free. Di sebelah kanan sungai ini juga, tidak berapa jauh dari Villa Sentosa, terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu teknikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi pasak untuk menyambungkan cerucuk dan lantainya diperbuat dari batang niga. Not too far from the Sentosa Villa is an authentic Malay traditional house, which was built in the Rumah style in 1922.
One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden pegs and numerous windows. Interesting, isn't it? Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari belakang. On the left side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for this species. The state government has taken the initiative to preserve these trees. Penghentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. 3 tarikan utama di taman tema ini ialah Ferris wheel, pirate ship dan rumah hantu. On the right side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as an interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for the public. Di sebelah kiri selepas taman tema, terdapat panggung wayang lama KT yang telah beroperasi dari tahun 1960 hingga tahun 1990 dan sekarang dikenali sebagai panggung bangsawan. Jambatan yang berada di hadapan adalah jambatan Old Bus Station. After the recreational park on the left, you will see an old cinema, the famous Cafe Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Bertentangan dengan panggung bangsawan ini terletak Dewan Hangtua. Dahulunya Dewan Hangtua digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hangtua telah dimajukan dan dikenali sebagai Hangtua Mall. Opposite the KT Cinema is Hangtua Hall, which was used as a session hall and meetings for the state government many years ago. Today, the area surrounding Hangtua Hall has been developed rapidly and has become one of the busiest areas in Melaka. It is now called Hangtua Hall. Jambatan yang terletak berhampiran Dewan Hangtua adalah Jambatan Hangtua. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan waktu malam. The bridge located near Hangtua Hall is known as Hangtua Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the riverscape and with a beautiful scenery at night. Selepas melepasi Jambatan Hangtua, di sebelah kiri ialah kawasan Iadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai air pancur bagi ramai, manakala bersebelahannya pula adalah fasa awal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga tahun 1960. Ketika itu terdapat hampir 50 buah bot nelayan diletakkan di sini dan bot-bot ini membekalkan hasil tangkapan laut seperti ikan untuk jualan di pasar. After the Hangtua Bridge, on the left, the state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During night time, visitors can enjoy a spectacular light, water and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would wharf here daily, supplying fresh fish to the market stall. Di sebelah kanan sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Hulu. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diterkukuhkan lagi dengan batu bata. Sedibena masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari gugusan Kepulauan Melayu, Sumatera dan juga China. Behind the rows of shop lots on the right is the Kampung Hulu Mosque. This mosque was built in 1728 and is one of the oldest mosques built in Melaka. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced with bricks. The architecture of the mosque features the combination influence from China and throughout the Malay archipelago.
Melepasi Masjid Kampung Hulu, di sebelah kanan sungai terdapat deretan rumah kedai yang tengah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. Di sebelah kanan terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. After the Masjid Kampung Hulu is a row of shop houses that have been remodeled to face the river, thus beautifying the riverscape. You can see on the buildings on your right, beautiful mural was painted by the local college student in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portrays the diversity of races and culture in Malaysia. Selepas melepasi deretan rumah kedai, di sebelah kiri para pengunjung ialah Padang Biru. Padang Biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bumi Raya, Jalan Bandar Khabar dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Biru, which is on the left. Padang Biru is the meeting points of several roads such as Jalan Hantu, Jalan Laksmana, Jalan Bumi Raya, Jalan Bandar Khabar and Kampung Jawa. Selepas melepasi Padang Biru, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderhati serta internet kafe bagi kemudahan para pelancong. Di sebelah kanan sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cenderhati dan barangan antik. Right beside Padang Biru, you see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shop and internet cafe for the benefit of the tourists. To the right of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenir items and fascinating antiques. Di sebelah kiri sungai melepasi deretan kedai ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua muzium-muzium yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the left of the shop houses is the Clock Tower area. This is the major tourist attractions as the Dutch Stadhuis or Great Building is located here. Tourists will be able to cover almost all the museums in Melaka as they are all situated within this area. Melepasi kawasan Jam Besar iaitu tapak Bastion Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16 dan bersebelahannya adalah sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para Muslim. Kini bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderhati, tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan asal dan dinamakan sebagai kisah. Passing the Clock Tower area, we are now come to the site of Bastion Middleburg. It is part of the wall of the Melaka Fort. It was built in the 16th century. Next to the bastion is an old warehouse that was once used as a storehouse for goods traded at the Parameswara Jati. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as the Quayside Building and has been converted into a tourist attraction. You may find several restaurants and souvenir shops right here. Pada hujung bangunan kisah terdapat replika kapal Flora di Lama. Ia adalah kapal Portugis yang telah karam di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugal. Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan Dataran Sungai Melaka dan para pengunjung boleh melihat satu lagi jeti Melaka River Cruise terletak di sini. Menara Taming Sari merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang melawat negeri Melaka. Ianya telah dibina oleh kerajaan negeri bagi menarik minat lebih ramai pelancong melawat negeri bersejarah ini. Menara Taming Sari ini boleh dilihat dari dalam bot Melaka River Cruise. Towards the end of the Quayside Building is a replica of the Flora di Lama, a Portuguese ship that foundered on the shore of the Melaka Beach on its way home to Portugal. The area at the rear of the ship is called Dataran Sungai Melaka, where you can
see another Malacca cruise jetty. The Taming Sari Tower is one of the newest tourist attractions built by the state government to attract more tourists to this historical city. The Taming Sari Tower can be seen clearly from the Malacca River cruise boat.
Alright, Encik yang depan nak turun tak dekat rumah terbalik ni? Rumah terbalik dengan VR ni. Kalau Encik nak turun, saya boleh turunkan, masuk secara percuma. Nanti boleh balik semula dengan bot. Kalau tak nak turun, kita teruskan perjalanan. Yang depan tu Encik, orang Malaysia tu. Kalau tak nak, saya teruskan Tapi nak balik nanti kena tunggu bot yang lain lah. So kalau tak yang ni sebelah sini ni. Kalau turun sini nanti kena tunggu bot lain lah. So makan masa sikit. So kalau tak ada saya teruskan. Excuse me sir. On the right side we have. Okay, it's okay. On the left side we have a new attraction for the Malacca River Cruise. So this is the Malacca River Park. We have outside down horse and VR simulator. For information, our package is included with Malacca River Park. So you can rock over here with the boat, and then you can get another boat to bring you forward to the last jetty. So if you really want to stop here, we can stop, and then you can get another boat to bring you forward to the last jetty. But if you really want to stop here, you have to wait for another boat, 30 minutes until 1 hour.
Itu dah pernah jalan, dah tutup dah pun. Oh, tutup dah. Okay, terima kasih. Thank you so much. Ya, welcome sir.
Thank you so much.